Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang 8 soalan besar yang akan merubah hidup anda. Ataupun kalau you tak mau buat sesuatu, kemungkinan dia akan lebih menerukkan lagi keadaan. Sebab apa? Dalam hidup kita, dia punya graf tidak boleh straight line. Hidup tidak pernah mendatar. Dia sama ada naik atau dia menurun. Itu terserah pada you. Mana satu you nak selepas pada ni. Tapi sabar dulu dalam 15-20 minit ni supaya kita boleh kupas sedikit sebanyak dalam 8 soalan ni. Mungkin kot ada 1-2 yang terpintas atau terlintas daripada kehidupan you yang memang terkena pada diri masing-masing, termasuk saya pun. Ingat, topik ni adalah topik yang berkisar kepada kehidupan. Walaupun dia nampak tidak mustahak dan mungkin tidak ada kaitan dengan kesihatan, tapi sebenarnya dia amat berkaitan. Dia amat berganding rapat dengan kesihatan pun. Ya, of course kita nak mempertikaikan tentang kehidupan. Baik, boleh kita mulakan, iaitu bagi mereka yang dah bersedia, sila ambil nota supaya setiap satu line ni yang saya bagi, soalan-soalan ni memang adalah soalan yang telah dibuat kajian ataupun ramai orang yang sudah mengambil kebaikan daripada atau manfaat daripada ayat-ayat ni. Baik, ayat pertama, boleh? Apakah erti sebuah kehidupan ni untuk you? Itu soalan dia. Maksud saya, what is the meaning of life for you? Ni, hidup ni apa maksudnya? Apa maknanya untuk diri you? Selalu saya cerita dan selalu saya akhiri saya punya lecture dengan ayat yang you selalu dengar tu. Iaitulah apa dia? Kalaulah jawapannya jauh daripada yang ini, kemungkinan you kena tengok balik apakah maksud hidup ni untuk diri you. Okey, ini dia, dengar. Maksud yang secara ringkas, sebab saya nak sambung lagi 7 ni, ialah apa dia? Cepat. Dunia bahagia, akhirat syurga. Itu dia sebenarnya makna hidup. Kalau you tak capai benda ni lagi, you masih lagi mencari-cari, no problem. Tapi malam ni saya tak nak you dengar saja. Saya nak you nak buat apa dengan soalan tu. Sebab apa? Soalan ni kalau tak berjawab secara serius, tak berjawab secara puas hati, dan you boleh yakin yang itu sebenarnya, bagi saya, kenapa saya begitu yakin dengan dua liner tu, ataupun yang dipanggil semacam tagline lah, macam branding kita untuk hidup ni, kita kena ada kata-kata mutiara yang boleh bagi kita semangat. Jadi kalau hidup ni bahagia dan akhirat syurga, kita dalam haluan ataupun hala tuju yang betul. Sebab apa saja you buat, contoh macam malam ni, kalau saya bagi lecture ni, saya tengah bagi ilmu ni, kalau saya rasa tak bahagia lah, rasa macam meluat je, buat je macam kena paksa je, tak bahagia, betul tak? Jadi hidup kita, sebab tu dalam pekerjaan pun sekejap lagi saya akan tanya balik ni, soalan-soalan macam ni, you puas hati ke, you seronok ke? Kalau tak, kita kena tanya berkali-kali sampai jawapannya, aku nak sekurang-kurangnya mendekati kepada dunia ni bahagia atau tidak, untuk diri aku, untuk siapa lagi, untuk keluarga, dan selain daripada itu, kadang-kadang untuk kawan-kawan kat pejabat pun kita kena hormat juga, jiran-jiran dan sebagainya. So, nombor 1, you dah tahu tak kenapa you dilahirkan kat dunia ni? Macam mana dan apa maksudnya erti sebuah kehidupan untuk you? Takut-takut nanti tahu-tahu hidup, tahu-tahu mati je. Yelah, kalau you kata tak apalah, saya bukan boleh paksakan, tapi itulah ramai rakyat kita yang sebenarnya dipanggil terapung-apung aja, ikut arus air je. Maksudnya ke mana dibawa, bawalah, aku tak boleh kontrol, kononnya lah. Okey, nombor 1. Jadi soalan ni juga sebenarnya saya nak tanya you balik, dan tentang erti hidup ni. Soalan yang sama dipanggil soalan A dan B. B dalam soalan nombor 1 ni ialah, apakah ini yang anda inginkan? Yang ni ke sebenarnya yang you tengah hidup sekarang ni? Inikah yang you inginkan? Saya tak suruh pula macam daripada kita punya kemampuan A terus nak jadi sampai Z. Taklah, kan? Adakah you tengah mimpi ataupun pernah dulu ada impian nak buat macam katakan you nak pergi daripada A ni, nak pergi kepada A, B, C, nak jadi C lah kata. Jadi tak jauh sangat.
mampu kita fikir, mampu kita rasa boleh walaupun dia tinggi daripada yang kita mampu sekarang ataupun yang kita dapat sekarang, tetapi masih mampu milik. Maksudnya kalau kita betul-betul duduk balik buat kerja betul-betul, insya-Allah boleh dapat. Itu maksud saya. Tak bolehlah macam saya, doktor sekarang buat lecture dalam YouTube ataupun dalam Facebook, Instagram semua ni kan. Terus-terus nak kata, saya nak jadi Perdana Menteri. Memanglah boleh, tetapi tak masuk akal lah kan. Okay, so janganlah sampai tak masuk akal. Ataupun saya nak jadi angkasawan. Angkasawan apa? Jalan pun tak betul dah. Contoh. Okey, jadi kita tak boleh jadi benda-benda yang kita minta tu terlalu luar daripada yang sepatutnya. Tetapi jangan yang lebih rendah daripada yang kita sekarang. Contoh, itu kalau you inginkan ataupun masih ada keinginan. Setengah orang dah tak ada keinginan apa lagi dah. Apa dapat-dapat lah. Kalau naik gaji setiap tahun tu RM60, RM60 lah. Contoh. Tak apa. Kalau you happy macam tu, tak semua orang dapat RM1,000 setahun punya peningkatan. Dia happy pun kadang-kadang. Kan contoh. You mungkin dapat RM100-200 pun you dah happy. Itu contoh. Faham? Okay, nombor satu. Nombor dua. Ialah yang you buat semua ni, hidup you ni. Soalan ni Soalan kena tanya tau. Semua yang ada sekarang, apa yang buat sekarang ni, ini semua untuk siapa? Soalannya ialah untuk siapa yang aku buat ni? So you kena tahulah. Sama ada you kadang-kadang katakan saya ni terlalu terfokus kepada kerja je ataupun minat sangat nak bagi nama, nak naik nama ke, nak bagi banyak follower lah, nak buat ni lah apa orang panggil social media, nak jadi influencer lah, buat sampai tak kenal siang malam cari konten, sanggup buat benda-benda pelik-pelik dan sebagainya. Soalannya, ini semua untuk siapa? Memang kalau kita ada semangat untuk diri sendiri, bagus, tak ada masalah untuk kejayaan. Tetapi kalau cuma nanti sampai you dapat kejayaan tu, tetapi rumah tangga you dah orang kata apa, lerai ataupun tak jadi best lah, ada kelonggaran kat situ. Ada orang dah tak kisah, family you pun tak kisah tentang diri you sebab you terlalu kisah tentang you punya hal sahaja sampaikan lupa kepada tanggungjawab lain. Faham tak faham? Okey. Jadi langsung tak ada masa lagi untuk anak, tak ada masa lagi untuk isteri, untuk cucu ataupun kadang-kadang untuk kucing you pun you tak ada masa lagi dah. Kesian dia kan. Jadi kadang-kadang inilah dia, you kena tanya balik, apakah dan kenapakah saya buat sampai macam ni? Adakah ini kita dah benar-benar tahu yang ini adalah untuk siapa? Dah ada jawapan. Boleh? Alright. So ini soalan nombor 2. Ini untuk siapa? Sebab itulah kita kena lebih kenal. Kalau saya buat pun untuk katakan nak cari makan contohnya, ataupun saya sebagai hobi, tapi kita tak boleh buat seronok-seronok saja. Kita kena kenal siapa yang kita nak cakap tu. Contohnya saya kena kenal you punya background. Contoh umur sekian-sekian julat antara 35 hingga 60, itu yang kebanyakan daripada follower saya. Jadi kita kena tahu mereka tu adakah berpengajian tinggi ataupun pengajian yang biasa saja atau campur. Jadi kita kena tahu wanita lebih pada lelaki mungkin. Yes, kita kena tahu kawasan mana mereka tinggal, lebih daripada katakan Selangor, Kelantan, Johor, Penang, Sabah, Sarawak, begitu. Faham? Jadi kita kena faham dan kena tahu. Dan ujung-ujung sekali saya nak tanya you soalan yang sama, nombor 2 ni. Bila you tanya untuk siapa tu, kadang-kadang you terasa macam salah aja, betul tak? Rasa-rasa macam aku tinggal betul lah, family tu berapa tahun dah aku tak peduli pun, dia orang pun faham sebab kerja bapak dia kan, atau kerja atuk dia. Jadi mereka sampai segan nak ajak nak pergi bercuti ataupun nak holiday ke apa-apa. Kalau sampai macam tu, tanya balik hidup you, nak rubah tak? Kalau nak rubah masih boleh dengan satu ayat dinamakan let go and feel good. Sebab tu saya suka kepada let go and feel good tu. Dalam bahasa psikologi atau bahasa spiritual ni dimaksudkan forgiveness, kemaafan. Tapi yang paling penting, ramai orang lupa nak maaf diri sendiri. Tolong
maafkan diri sendiri dahulu. So soal dalam erti kata nombor 2 ni, soal balik, aku dah maafkan diri aku ke? Memang betul aku tak perfect, tetapi boleh maaf tak? Boleh move on atau tak? Kalau tak boleh, you susah nak rubah hidup you nanti. Kalau boleh, sekarang juga you akan rasa lega malam ni, tidur lebih nyenyak aja. Faham tu? Okey. Dan soalan yang sama juga dalam nombor 2 ni, you kena tanya balik, yang aku buat sekarang ni betul-betul penting tak untuk menjayakan dari sudut diri sendiri ataupun dari sudut family, atas nama baik satu keluarga? Kalau ya, yes, amat penting. Yang lain tak musak, you dah betul. Berarti you tak payah nak rubah sangat. Tapi kalau belum, kalau jawapannya belum, maksudnya adakah benar-benar benda ni penting untuk sesiapa yang relevan, yang sepatutnya tu, tak kira orang luar tu, tak usah kira. Kalau you masih lagi kira orang luar, you masih terperangkap, maka you boleh ambil ni sebagai priority, keutamaan. Nombor 3, apa yang paling penting dalam hidup you? Cuba tanya, apa yang paling penting dalam hidup aku sekarang? Contoh, ada orang dia sedar-sedar, dia kata yang paling penting untuk hidupnya ialah family dia. Tapi masa dia bekerja atau tengah bekerja ni, rupa-rupanya kepentingan tu diletak tepi. You kena soal, adakah ini yang paling penting? Okey, duit tu ataupun family you? Jadi anda dah faham sekarang. Maksud saya ialah kena pilih apa yang penting dan fokus kepada apa yang penting dahulu. That's very important. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Soal, jawapan apa? Tengok balik hidup kita. Robah kalau perlu rubah. Ya, jangan takut. Sebab apa? Kalau tidak, nanti bila dah sampai terlalu lewat, nanti you dalam keadaan kemurungan pula nanti. Rasa frust je, rasa macam tak complete je hidup you. Faham? Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Lepas tu seterusnya, nombor berapa dah? 1, 2, 3, nombor 4. Semua sekali 8 kan? Nombor 4 ni mustahak. Apakah yang anda buat sekarang ni, yang you tengah buat sekarang, katakan you masih bekerja, adalah kerja yang you patut buat. Maksudnya untuk mencapai cita-cita tadi. Kalau dia tak mencapai atau lebih menjauhi yang you kata, kalau you kerja dengan apa you buat sekarang ni, sampai lagi 10-15 tahun pun tak capai juga. Cek balik yang you buat sekarang ni, kerja anda sekarang ni, adakah you tengah melakukannya dengan baik? Kalau dengan baik dan memang akan membawa you kepada you punya kepentingan tadi, okay, no problem. Tapi yang takutnya, you sebenarnya kerja atas dasar sebab tak ada pilihan lain. 1. Nombor 2, setengah orang pura-pura je kerja. Padahal dia tak ada kerja pun, nampak je sibuk, lagi teruk. Ramai orang macam tu. Bila pergi office tu nampak dia yang paling terror, macam dia lah pandai sangat, tapi sebenarnya dia berpura-pura. Yang lebih takut ialah dia buat kerja orang. Dia letih dengan mengaku nak buat kerja tu kerja ni, tapi sebenarnya bukan kerja dia sendiri yang dia patut. Kerja sendiri tak habis lagi, tak selesai, nak buat kerja orang pula. Ada juga kes macam tu. So kalau you macam tu, hari ni you kena merubah hidup you. Kalau tidak, you letih dan cepat tua, tak pasal-pasal je. Stres pula tu. Baik. Nombor 4. Nombor 5 sekarang. Adakah anda lebih kepada orang yang suka worry? Tahu tak? Warrior. Bukan warrior. Itu pahlawan. Kalau worry. Bimbang. Orang kaki bimbang lah ni. Kalau tak buat nanti langsung, kalau tak jadi buat disebabkan kebimbangan tu, you akan hilang sesuatu tak? Contoh, you akan hilang kenaikan pangkat sebabkan you jenis yang penakut, ataupun kalau you sendiri berniaga, you akan tidak maju sebab terlalu takut. Jadi banyak benda yang you akan hilang. Kawan pun you terlalu takut nak berkawan, takut orang apa kata apa, ataupun takut orang ganggu you. So apa yang akan hilang ni you kena tulis. Apa yang you tak akan dapat kalau you dalam keadaan apa dia? Saya kata kebimbangan atau ketakutan. Ramai orang suka fear ni, okey? Dan fear lah, takutlah merupakan salah satu daripada roadblock. Faham tak? Yang
orang kata apa, menjadi dinding untuk you maju ke depan. Baik, nombor 6. Okey. Nombor 6, macam mana you menjalani plan untuk sehari-harian. Kadang orang suka dengar you plan untuk setahun plan ataupun 5 tahun. Setengah tu tulis sampai 10-20 tahun. Orang kata apa, jarak jauh. Okay? Long term plan, short term plan dan sebagainya. Tapi ramai orang tidak faham yang lebih paling mustahil ialah setiap hari. Sebab dalam you punya ritual ataupun pembuatan tabiat harian itulah yang menjadikan sama ada you berjaya atau tidak dalam hidup you. Contoh yang paling mudah ialah pukul berapa you bangun pagi lah. Betul tak? Kalau dah bangun matahari dah naik, tak ada guna seduit dah. Faham tak? Terutama sekali kita orang Islam. Betul tak? Okay? Dari segi agama pun dah tak betul. Dari segi kita punya planning untuk menjayakan diri pun dah tak betul. Jadi itu yang saya masukkan. Rancangan atau jadual harian adalah lebih mustahak daripada plan-plan yang setahun, 10 tahun, 20 tahun. Bukan salah, itu you kena buat. Saya tak kata salah. Tapi yang tu takkan nak buat hari-hari kan. Yang you bangun setiap pagi tu, mau tak mau setengah orang kadang-kadang malas je, lihat je badan nak bangun. Sebab tidak ada benda yang memberi sesuatu yang you boleh teruja, yang you boleh excited, yang bagi you bertenaga lebih. Tak ada kan? Tapi kalau ada benda yang you look forward, walaupun you akan capai mungkin dalam setahun 2 lagi baru capai, katakan you nak naik pangkat, you dah rasa memang you dah buat betul, bos pun sayang you, tapi you kena ambil pengalaman lagi setahun 2. Okey, itu betul dah betul dah. Tapi setiap hari you kena bangun pagi, you kena be on time, be awal daripada bos you, okey, lambat balik daripada bos you, contohlah kan. Lepas tu dalam meeting macam mana you nak present, tapi you dah tahu plan you. Okey, tengah hari you nak buat apa, petang nak buat apa, balik rumah nak buat apa. Macam itulah maksud saya. Jadi ada rutin-rutin ataupun tabiat harian yang harus anda tulis dan letak di depan, macam saya ada di depan mata saya ni. Okey, sebelah studio ni ada tempat saya bertulis atau menulis. Sekurang-kurangnya saya akan melalui tempat tu, meja tu sekurang-kurangnya minimum 2-3 kali sehari. So mau tak mau ternampak juga. Okey, kita tulislah. Walaupun benda tu simple, tapi benda yang mendekati kepada apa saya kata tadi, yang awal-awal tadi, dunia bahagia, akhirat syurga. Contoh, bangun pukul berapa, tahajud pukul berapa. Contohlah, bila berumur macam ni, lebih dekat dengan Quran. So, tulis dengan Qurannya, berapa muka nak buat, tulis kat situ. Mula-mula macam kita tulis tu macam kena strict sikit lah, macam sekolah apalah. Tapi tak, bila you buat tanpa you kena tengok lagi dah besok, rupa-rupanya semua okey. Sebab you dah bagi ruang tengah tu antara pukul lepas duha tu, pukul 8, 8.30 sampai pukul 12. Kat saya ni kan dah semi pension kat rumah kan. Saya nak buat preparation untuk malam punya live. So 2,5 jam, 3 jam tu dah siap. Contoh, kalau tak siap, petang ada sikit lagi 1 jam antara pukul 2 sampai pukul 4 ada sikit ruang untuk majukan lagi topik tu. Maksudnya mantap lagi topik. So itu kerja saya yang saya sepenting dan saya berminat dan dia menjayakan diri saya. So alhamdulillah. Dan saya kenal siapa yang saya nak bercakap tu dan saya merasakan saya memberi manfaat. Jadi untung sama-sama, win-win. Kat sini yang dinamakan menjalani hari anda macam mana. Cuba tulis, you puas hati tak? You kata you 100% tak bagi katakan 12-14 jam yang you buka mata tu, penuh tak dengan aktiviti-aktiviti yang relax pun relax, happy pun happy, tak payah you nak serius sangat. Tapi masa kena buat kerja, you tulis betul-betul pukul apa. Dan tak boleh orang ganggu lah, sebab you dah buat harian you punya timetable. Okey, lepas tu dah nak habis ni, lagi 2 je. Dalam you punya hidup you kena tahu apa yang you boleh kontrol dan apa yang you tak boleh kontrol. So tulis kat situ apa yang you boleh kontrol, soalannya. Lepas tu apa yang tak boleh kontrol. Jangan tulis apa yang boleh kontrol saja, sebab lebih banyak benda yang you tak boleh kontrol. Yang ramai orang rasa macam hidup dia macam tak komplit je, padahal memang benda tu tak boleh kontrol pun. Contoh, saya bagi yang boleh kontrol dulu. Yang boleh kontrol biasalah, makan kan, minum, tidur, pilihan makanan, lepas tu nak baca apa, nak buat apa, nak plan apa, tu semua you punya in control.
Okey. Dan yang tak boleh kontrol. Contoh kalau hujan nak datang. Macam mana nak kontrol? Okey, ataupun bos punya perangai hari tu bila you tengok-tengok tak berapa cun lah. Dia macam marah-marah je. Padahal semalam apa berlaku kat rumah dia kita tak tahu. Contoh, faham tak? Jadi kita kena yang tak boleh kontrol, hujan turun, macam mana nak buat, hujan dah nak turun. Kalau panas terik sangat pula you kata, no, you tak payah nak komplain apa-apa. Benda yang tak boleh kontrol, tak boleh kontrol. Okey, faham tak? Kalau katakan kadang-kadang kawan you sendiri nak buat cerita pelik-pelik atau perangai yang pelik-pelik, you tak payah sebab nak pening kepala, rasa sedih dan sebagainya. Sebab dia yang punya hidup dan dia yang kontrol hidup dia. You tak payah kata you nak cuba sangat-sangat nak kontrol dia. Sebab apa? It is not within your control. So tengoklah, banyak dalam hidup you yang you tak in control at all. Faham tak? Katakan kita tengah sembang-sembang macam ni, wifi rosak. Atau wifi dia panggil apa tu, not well connected. Okay, connection very poor dia kata. Signal dah very poor. Kita dah prepare dekat nak habis dah program ni. Sekali wifi down. Betul tak? Apa yang nak buat? You tak boleh control kan? Dalam hidup kita pun macam tu. Apakah benda yang you boleh control tetapi you tak control lagi? Itu yang besar disoalkan. Yang tak boleh control, lepaskan. Tolak ke tepi. Biar 10-20 pun tolak. Tapi yang boleh control, you tak boleh control dan tak mau control, bahaya. Termasuklah anak kita sendiri, balik malam, tak nak dengar cakap, itu you kena duduk balik. Discuss dengan isteri you, Dr. Nordin cakap, benda ni kita sepatutnya bukan saja boleh kontrol, memang tanggungjawab you untuk kontrol dia. Tapi kalau kita tak buat juga lagi, berarti hidup kita belum kita robah untuk kebaikan. Kita kan nak improve malam ni. Dan ujung-ujung sekali habis malam ni, boleh tak you copy ni dengan lebih tepat, termasuk kepada diri you ataupun pada anak-anak you ataupun cucu yang dah mula membesar. Iaitulah soalan yang paling mustahak kita tanya pada diri kita, dengan siapa yang kita habiskan waktu kita. Yang lebihnya dengan siapa? Maksudnya di luar daripada kerja, di luar daripada kita punya rehat-rehat dan sebagainya tu. Kalau kita ada waktu, kita nak pergi berkawan, kita nak soal pada diri kita, siapa dia yang kita rapat. Okey, siapa yang kita bertemu lepas kerja, siapa yang kita bertemu dalam, kadang-kadang tak bertemu secara live, tapi kita bertemu ke apa orang panggil atas sesawang, maksudnya cyberspace. Kan sekarang ni ramai WhatsApp group dan sebagainya, kadang-kadang kita waste time atau kita habiskan waktu lebih daripada kalau kita pergi mengopi. Mengopi paling-paling tinggi pun 1-2 jam lah. Memang lama. Tetapi you sekurang-kurangnya you fokus pada seorang ataupun 5 orang kawan you begitu. Tapi ni you ada grup ni dekat 20 orang. Sana lagi yang aktif lagi 10 orang. Kan dalam satu grup tu mungkin ada 40 orang. Tapi selalunya 4-5 orang yang paling aktif. You juga nak aktif. So kalau sesiapa yang masuk dalam kumpulan-kumpulan macam ni dan you habiskan waktu, sebab soalannya apa? Dengan siapa? So tengok siapa yang you soal jawab tu, siapa yang you layan dalam you punya cyberspace atau social media, ataupun you sendiri pergi berjumpa. Memang you tak boleh kalau tak jumpa seminggu 4 kali ke 3 kali ke, tak ada masalah kalau mereka membawa kepada kebaikan. Faham tak? Kalau dia orang ajak pergi masjid ataupun pergi tempat-tempat yang memperbaiki keadaan you, sebab dia orang tahu you nak belajar buat sesuatu benda baru lain, contoh. So kalau mereka membawa you lebih jauh daripada kebaikan ataupun memudaratkan kehidupan you, kalau terlalu banyak yang negatif, mau tak mau you akan terbawa-bawa nanti, sebab kita ada kelemahannya sendiri. Sebab kata orang, nak tahu hidup you macam mana dalam beberapa bulan ke depan ni, tengok 4-5 orang kawan rapat you sekarang. Kalau you ada 4-5 orang kawan yang rapat dengan you, tengok dia orang. Kalau mereka tu semua yang best-best, insyaAllah 4-5 bulan lagi pun akan jadi best lah hidup you. Tapi kalau mereka yang jenis yang faham-faham lah, yang nakal-nakal, jahat-jahat, suka mengajak you tempat-tempat yang bukan-bukan, kita ni bukanlah malaikat tu tak. Kadang-kadang terbawa-bawa juga. Maka mau malu Allah nanti, you terbawa, terikut, maka lingkuplah hidup kita. Jadi tuan-tuan sekalian, soalan-soalan yang saya bagi tadi, cuba you tanya balik pada diri you. Dan kalau ada waktu main-main dengan adik-beradik ataupun family masing-masing, cuba kau tanya aku tanya kau.
Kalau yang dah dewasa tu ataupun dah sekolah peringkat menengah, dah boleh soal macam ni. Yang ni sepatutnya diajar masa kita di college level lagi. Sebab untuk kematangan hidup, inilah soalan-soalan yang sebenarnya amat mustahak untuk menjadikan hidup kita tu bahagia dan akhirat kita syurga. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan you belajar sesuatu dan tolong kongsi kalau rajin dengan kawan supaya mereka juga dapat manfaat. Boleh? Alright. Kita jumpa lagi pada waktu yang terdekat nanti, insya-Allah. Okey, seperti biasa, semoga hidup anda bahagia, akhiratnya syurga dan senyum-senyum semua. Let go, feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.